Didik TV KPM. Okey, baik. Kita untuk bahagian B ni ataupun qismu ba ni ada beberapa bentuk soalan, ada beberapa jenis soalan dan bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan tersebut. Soalan contohnya soalan itu 4 markah, bagaimana kita dapatkan 4 markah? Kalau kita jawab tak sempurna, mungkin kita hanya akan dapat 2 markah saja. Jadi kita akan rugi 2 markah. Jadi bagaimana kita nak dapatkan markah yang penuh pada setiap soalan yang dinyatakan kepada kita. Baik. Kita lihat pada soalan usul ad-din qismu ba yang markahnya adalah 80 lah. 80. Banyak. Terbahagi kepada 4. Yang pertama, soalan pecahan yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah tafsir, gabungan dengan ulum Al-Quran, yang ketiga tahdis, gabungan dengan ulum hadis. Dan yang keempat sirah akhlak, gabungan antara dua sirah dan juga akhlak. Jadi jangan tinggal konten-konten yang ada dalam buku teks, semua mesti kena kita kuasainya. 7 dalam 1, Ustaz Ya, 7 dalam 1. Okey. Cumanya untuk ulum Quran dan juga ulum hadis, kontennya hanya terdapat di dalam tingkatan 4. Tingkatan 5 tidak ada. Jadi jangan tinggal konten ulum hadis dan ulum Al-Quran kerana ia mewakili lebih kurang 8 hingga 10 markah pada setiap bahagian. Dua-dua tu berjumlah lebih kurang 20 markah. Jadi jangan tinggal. Rugi tu. Okey. Kita nak cemerlang. Kita bukan nak lulus. Kita nak cemerlang. Baik, Ustaz. Untuk bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang pertama. Bentuk yang biasa. Mana-mana soalan pun biasa. Iaitu soalan daripada tafsir. Yang apa soalannya? Yang ni mestilah kita boleh jawab. Wajib kita boleh jawab. Iaitu soalan yang berkaitan dengan ma'anil kalimat. Soalan ni soalan yang wajib akan ada. Wajib akan ada. Jadi jangan tanya nak kena baca tak makna kalimat. Makna kalimat ni banyaklah. Contoh dia untuk tingkatan 4 kita ada 5 hadis, 5 tafsir. Okey, tingkatan 5 kita ada tafsir surah Al-Kahfi. Contoh dia. Dan semua bab-bab itu ada ma'anil kalimat. Adakah perlu dihafal semua? Ya, perlu dihafal semua kerana kita tidak dapat nak pastikan mana ma'anil kalimat yang akan keluar. Cuma kita bolehlah untuk meringkaskan. Okey, meringkaskan. Contoh soalan ni bil batil bi khilafil haq. Kita boleh ringkaskanlah makna kalimat tersebut. Jika ada panjang, kita boleh ringkaskan. Kita ambil ayat yang mana menjelaskan kepada makna kalimat tersebut. Kita boleh buang di belakang-belakang tu au, ai, huwa. Mungkin kita boleh buanglah. Kita ambil yang mana solidnya. Fariqan qita'ah bil ismi bizambi tadullu tadfa'u. Kita ambil solid dia punya ma'anil kalimat. Jadi soalan ma'anil kalimat jangan tinggalkan. 4 markah. 4 markah yang akan mewakili kepada soalan ma'anil kalimat. Ini bentuk lain ataupun bentuk yang sama? Yang ni tadi ni kita tengok kepada soalan yang berkaitan dengan ma'anil kalimat bagi tafsir. Sekarang ni ma'anil kalimat bagi hadis. Soalan yang ditanya lebih kurang sama je. Selepas daripada hadis akan ditanya soalan yang berkaitan dengan ma'anil kalimat. Dan ma'anil kalimat ini yang disoal ini bukanlah ma'anil kalimat yang direka maksud ustaz yang tiba-tiba nak ditanya. Semuanya sudah termaktub dan ada di dalam konten buku teks. Oh, dah ada dalam buku lah. Ya, memang dah ada. Tinggal hafal je. Ya, kena hafal. Okey, baik. Okey, baik. Maknanya Ustaz, dia hanya tanya makna kalimah ataupun dia mungkin boleh tanya perkataan berlawan Ustaz?
Tidak ada. Tidak ada. Makna kalimat sahaja. Makna kalimat saja. Okey, baik. Simple dan mudah. Perkara yang tidak ada di dalam konten buku teks tidak akan ditanya di dalam kertas peperiksaan kalian. Okey. Soalan yang berikutnya. Soalan yang berkaitan dengan ta'rif. Soalan yang berkaitan dengan ta'rif. Yang ni mesti masuk Ustaz Wajib. InsyaAllah. Wajib tu bahaya tu. Kita sebagai orang Islam kita sebut insyaAllah. Okey. InsyaAllah akan ada soalan yang berkaitan dengan ta'rif. Contoh ta'rif. Ma ta'rifu as-sam'iyat. Soalan yang berkaitan dengan ta'rif ni, perkara yang penting diambil berat ialah setiap calon mesti menjawab berdasarkan ta'rif yang ada di dalam buku teks. Tidak boleh direka, tidak boleh diambil daripada buku-buku yang lain, dan tidak boleh dipendekkan. Mesti lengkap, tamam, kamil, mutakamil, diambil daripada buku teks. Contoh dia. Ma ta'rifu as-sam'iyat. Ijabah as-sam'iyati hiya ma kana tariqun al-ilmu biha as-sam'u al-wari fil kitab aw sunnah. Mimma laisa lil aqli fihi majal. Kalau kita hafal separuh, maka markah kita pun akan dapat Satu. separuh. Separuh je. Ya, akan dapat satu markah saja. Sekarang ni kita nak cemerlang, kita nak A+. Jadi kita kena ambil yang sempurna. Bila kita jawab secara sempurna sampai habis, maka kita akan dapat 2 markah penuh. Jadi untuk ta'rif mesti kena hafal penuh. Banyak kan, ta'rif ni pula hanya akan ada dalam soalan tauhid, ulum Quran, ulum hadis, tasawuf. Itu saja. Tidak ada dalam ia tidak ada dalam tafsir ataupun dalam hadis. Tak semua bab yang ada yang berkaitan dengan ta'rif. Tapi kalau tak ingat Ustaz, tulis lurah je. Boleh ke Ustaz? Maksud kamu macam mana tulis Mana lurah? tulis bahasa je. Daripada sudut bahasa ni mungkin daripada sudut istilahnya kan. Ataupun memang ini sahaja jawapan yang perlu diberikan. Ya. Kalau dalam konten buku teks, kalau berkaitan dengan istilah, dia akan nyatakan istilah. Kalau berkaitan dengan lurah, dia akan nyatakan secara lurah. Baik. Soalan yang akan dinyatakan kepada calon-calon adalah perkara yang hanya ada di dalam buku teks saja. Yang ada di dalam objektif pembelajaran, mi'yar at-ta'allum. Itu saja soalannya. Jadi kalau objektif pembelajarannya menyatakan tentang tarikh, maka soalannya pun akan berdasarkan hanya kepada tarikh. Okey. Man ahli sunnah wal jamaah. Soalan ni mungkin ada yang akan menjawab nama orang. Okey. Sekarang ni walaupun tak dinyatakan secara jelas siapa ta'rif ahli sunnah wal jamaah, mahwa ta'rif ahli sunnah wal jamaah, tapi kita boleh andaikan bahawa soalan ni dalam konten yang ada dalam buku teks, ia bertanya tentang ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Allazina yasiruna ala ma alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi minal islam wal iman wal ihsan. Kalau jawab separuh, maka kita akan dapat separuh. Jadi pastikan kita menjawab dengan penuh untuk mendapatkan markah yang penuh. Untuk ta'rif. Untuk ta'rif. Okey. Ini soalan berkaitan dengan mafhum. Tafsir.
Dan ini soalan berkaitan dengan maudhu' ulum hadis. Maudhu' ulum hadis. Ma maudhu' ulum hadis. Ulum hadis. Kalimah yang tidak boleh ditinggalkan, mesti kena ada. Aqwal, af'al, takrir, sifat. Kalau soalan yang berkisarkan kepada hadis, sunnah, empat perkara ni mesti ada di dalam jawapan calon. Kenapa? Kerana hadis ta'rifnya aqwal, af'al, iqrar wa sifat. Begitu juga dengan sunnah juga adalah aqwal, af'al, takrir dan juga sifat. Jadi empat benda ni jangan kita tinggalkan. Mesti ini adalah kalimah yang penting yang untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ulum hadis. Ini masih dalam takrif lagi Ustaz kan? Ya, masih lagi takrif. Baik. Ini pun soalan yang berkaitan dengan takrif. Tapi yang ni soalannya berada di dalam konten tasawuf. Zifaf huwa i'lanu an intiqal arus ila baitil aris biqamatil hafl. Yang ni satu. Yang ni satu. Tapi ada yang jawapan yang berdasarkan pengalaman calon yang menjawab huwa i'lan anil intiqal arus ila baitil aris. I'lanun, ini kalimah yang penting ni. I'lan itu mengiklankan, bukan pindah saja. Bukan pindah saja, mesti mengiklankan. Dia mesti mengiklankan. Jadi kalimah-kalimah, ada kalimah-kalimah yang perlu kita ambil berat agar tidak jatuh kalimah tersebut yang boleh menyebabkan kita kehilangan markah. Okey, soalan yang berkaitan dengan al-farqu. Okey. Ini bentuk lain pula Ustaz. Bentuk lain pula. Baik. Soalan-soalan yang ada, bukan ada isu lah. Selalu yang ditanya oleh calon-calon tentang al-farqu ni. Ustaz nak buat kotak. Ustaz kena buat kotak ke tidak? Ustaz tak perlu buat kotak ke tidak? Sekarang ni yang penting ialah kotak ke tak kotak ke. Yang penting sekarang ni apa dia? Jawapannya mestilah Betul. Dan perbezaannya, ingat, perbezaannya mesti perbezaan yang setara di antara A dan juga B. Jika A bicara tentang hal tersebut, maka B pun mesti bicara hal tersebut. Contohnya kita lihat, mal farqu bainal malaikati wal jin. Yang ni soalan berkaitan dengan malaikat dengan jin. Mungkin ada soalan mal farqu bainal hadis Maudhu' wa hadis sahih. sahih. Okey. Ma farqu bainal sunnah wal asar. Ma farqu bainal Makkah wal Madaniyah. Contoh, ada banyak soalan-soalan tu kan. Yang mana yang ada berkaitan tentang perbezaan. Tetapi yang pentingnya apa dia? Bila kita menjawabnya mestilah dalam keadaan setara. Contoh dia malaikat, soalan dari malaikat. Ajsamun latifatun nuraniyatun. Ajsamun latifatun nariyatun. Ini dalam konteks yang sama. Okey. Qadiratun ala tashakkul bi ashkalin hasanah wa qabihah. Ini konteks yang seterusnya. Okey. Ini konteks yang seterusnya. Hasanah faqat. Jadi perbezaannya mesti berada dalam konteks yang sama. Ingat tu. Jika konteks yang berbeza, walaupun jawapannya betul, memanglah A bersifat demikian, B bersifat demikian. Tapi jawapan yang dinyatakan itu tidak setara, maka tidak mendapat markah. Jadi berhati-hati. Topik dia kena sama Ustaz Ya, Kalau topik. jisim, yang ni jisim juga. Ya, betul. Okey, kita lihat kepada soalan yang popular. Yang popular setakat ni cukup popular lah soalan ni yang berkaitan dengan tokoh. Kita ada banyak tokoh dalam sirah, kita ada banyak tokoh dalam
tasawuf. Sekarang ni kita ada kontens yang berkaitan dengan tokoh dan apakah soalan yang akan tanya berkaitan dengan tokoh. Ini adalah soalannya. Contoh soalannya. Okey, yang akan tanya untuk terjemah fi Syekh Muhammad Abdul Fima Yati. Ismuhu, namanya, sifatnya dan jelaskan dua daripada pekerjaannya. Okey, bagaimana nak menjawab ismuhu? Bila soalan yang bertanya tentang tokoh ni, ialah kita tengok tokoh nama, ialah nama panjang kan. Panjang dengan al-al apa sebagainya. Begitu Aiman, kan? Nama betul. dengan kita pun sekarang ni pun nama pun panjang lah. Nama ulama dulu pun panjang dengan gelaran dia, dengan pangkat dan sebagainya. Jadi yang penting apa dia? Kita berikan jawapan berdasarkan 3 nama dia. Iaitu namanya, nama bapaknya dan juga nama gelarannya. Oh. Ataupun namanya, nama bapaknya dan juga nama datuknya. Okey, yang ni yang penting ni. Apa dia? Sifat dia mestilah sifat yang mewakili diri dia, yang seperti yang dinyatakan di dalam konten buku teks. Jangan reka, jangan bubuh sifat mahmudah, sifat karimah dan sebagainya. Tidak boleh. Mesti sifat yang seperti dinyatakan di dalam buku teks, dalam kontens buku teks. Ingat tu. Kalau letak sifat mahmudah, banyak sifat mahmudah. Ya memanglah dia tu bersifat mahmudah. Tapi sekarang ni, kita nak calon menyatakan berdasarkan kepada sifat yang ada di dalam buku teks, seperti yang ada dalam buku teks yang menyatakan tokoh tersebut. Begitu juga dengan akmal dia, juga yang dinyatakan di dalam buku teks. Maknanya Ustaz, dia kena ada nama, sifat dan juga pekerjaan dia Ustaz. Itu tak semestinya, semestinya. Cuma jika yang soalan yang berdasarkan kepada tokoh lah. Didik TV KPM